itulah, hari lain lah. Takkan nak jadi kisah. Dan ustaz tu tak biasa kata kepala otak, tapi oleh kerana seorang ustaz dia tak pernah kata kepala otak, tiba-tiba dia kata, jangan tengok dia, tengok orang hak buat perangai depan dia tu. Sebab apa dia kata? Sebab dia bukan jenis orang kata macam tu. Kan? Seorang yang tak biasa maki, tiba-tiba dia maki. Jangan tengok maki dia, tengok orang hak dia maki tu. Buat perangai apa sampai orang hak tak biasa maki pun maki. Gitu. Betul tak? Gitu lah. Allah, kata hal kecil dia. Dan rahmat Allah sekalian, sebab kita dah tak yakin. Saya kata tuan-tuan nak dia macam ni, dia set anak dia pergi Mesir tu, dia orang ada bila balik ada function apa, bawa anak dia ni, inilah anak I kat Mesir. Oh, nak cerita anak dia, kita ketih anak dia ada setahun, 1,5 juzuk tak lepas hari, tapi dia nak kira bangga dah nak bawa. Jenis ni hak mak ayah anak payah gaya, payah. Sebab dia buat, dia hantar tu, dia syarat, dia nak anak dia berjaya ikut syarat dia, bukan ikut syarat yang disusun oleh agama. Hak pergi mengaji tu mengaji Quran. Quran tu hak Islam punya. Hak nak mengaji tu bab syarak, bab fiqh, bab apa, hak tu hak Islamnya. Mesti ikut tata tertib Islamnya, bukan ikut tata tertib hak mak ayah nak. Kadang-kadang hak tak duk kelahikan pihak biji sekolah apa gitu. Bila dah buat ikut tata tertib Islamnya, sokong. Yang nak, kalau betul nak anak tu berjaya, kita dah tak yakin dah dengan pendidikan yang ada, kita buat satu benda apa semua sekali kita. Ya. Waktu saya tu di Selama tu, sebulan 2 kali saya panggil mak ayah sekali mari mengaji dengan anak-anak. Buat istimewa. Saya kata hak mana mak ayah boleh mari, telefon baru mari. Ni satu ni mari pula. Sebab senang ajar dengan anak dengan mak-mak sekali. Kadang-kadang anak tu reti balik rumah, dia duduk sekolah letih dah semayang, ustaz, apa salah di rumah dia tak semayang, ustaz? Aku terkadang mampu. Ada boleh fikir dia kecil lagi. Dia fikir lagu tu. Akulah, baik tu kena hajar dengan mak-mak dia sekali. Kata rahmatullah, kesian tengok balik letih lah. Ada kudi-kudi sikit kau tengok dia tidur letih tak gerak. Ya Allah, ya Tuhan. Ish. Kena buat sekolah untuk mak-mak pula lah kali. Kata rahmatullah. Gitu. Dia panggil bagi dia faham. Nak senang nak didik hati orang dia macam-macam. Okey, itu keadaannya. Dia perempuan ini seorang perempuan yang baik, dia datang jumpa Rasulullah membantu kaum wanita. Nampak dah Rasulullah mengangkat darjat wanita. Bukan tak dengar rayuan. Bila gitu maka berpakatlah. Yang berpakat elok-elok. Jangan kita buat kerah. Kerana dia merosakkan. Sebab dia tak tentu sampai masa Tuhan nak uji. Lepas anak 3 lah ayah ada dari pasar kahwinnya. Lepas anak 3 dengan rumah-rumah kena gadai. Nampak tak? Balik rumah kita apa jadi gini. Lah ayah duduk paksa sangat, dia ni bukan ini sangat. Wah, kita habis. Tolong buat selidik hari ini. Kita hidup di zaman sukar. Ya? Kita sedang hidup di zaman yang sukar ataupun susah. Kadang-kadang ialah kita beritahu ustaz. Tak padan ustaz. Kita segenok dah. Kita paksa anak kita beri kat seorang ustaz. Dia tengok pada status ustaznya saja. Dia tak tengok pada perangai. Enggak. Ustaz pun asyik duduk kedai kopi tak jadi juga. Enggak. 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 Yang bini nak makan seorang di rumah tak ada juga. Enggak. Tapi saya duduk kat kedai kopi tapi tak selalu lah. Orang panggil saya pergi, orang tak panggil pun tak pergi. Gitu ya. Tuan-tuan rahmatullah. Kalau dah makan banyak dah orang jamu. Ini balik rumah kena jamuh lah sikit. Siang kawan tu masak letih isteri kita. Tak sedap pun jamuh lah. Dia serenuk laki makan hak dia. Betul tak? Dia suami makan macam sedap je hak kita masak. Rasa mana? Berasa di serenuknya suami ai. Gitu ya. Kan payahnya. Tapi kena tinggal-tinggal selalulah. Sangat dia orang perempuan dulu kita ada di rumah semendam pun dia lemah perut. Sungguh. Dia lemah perut. Kita jarang tak ada susah hati, tapi kena tinggal-tinggal. Sungguh saya duk praktik dah sungguh betul hak duk mengaji itu betul kata sungguh. Kita duk 5 hari duk ada di rumah sebab dia masuk kelas rumah. Kan? Kalau kita duduk di rumah tak ni kita tengok ni pasal apa tak angkat ni baju ni mula kita merepek baju
Jadi kita sangkut tanah, patah ni tak boleh basuh sekali. Kita ada sekali. Nah, dia rimah. Orang duk buat. Ya, dia bunyi. Ketuk macam ni. Pasal 5 hari tak lepas tu, kita tak ada 2 hari. Balik pada 2 hari tu, ngam balik. Memang perempuan macam tu, kena tinggal-tinggal. Dia tinggal lama, gitu dia sedih pula. Tak telefon. Kalau kita balik tu, kita tinggal 3 hari. Balik kita sampai dah ke Bukit Gantang, nak balik selama. Dia telefon, kita kena kata duduk di Ipoh. Jangan kata dia punya gambar. Bukit Gantang. Sebab dia duduk kira ni, pasal saya tengok. Dia tak apa ni. Sampai ke Bukit Gantang, biasa sejam setengah sampai tak apa ni. Kita ni nak berhenti mandi, kadang nak berhenti tang sama nak makan. Si arak lah. Gitu. Jadi nak ceritanya makcik-makcik, kalau telefon tu dia kata duduk kat Gantang dah, tu tanda dia duduk di Pondok Tanjung dah lah tu. Boleh selama. Dia khabar duduk kat Gantang. Baik. Seorang ayah tidak boleh melewatkan perkahwinan anak gadisnya jika sudah dipinang oleh orang yang kufu, yakni sepadan. Ini hukumnya mempunyai agama dan budi luhur yang baik. Nah, tengok sepadan, anak setuju, jangan lewatkan. Seorang ayah jangan lewatkan perkahwinan itu. Dia mau tak bagi duit dia. Nak bagi duit macam mana, walaupun dia sepupu pun semua muhandak sampai 15,000. Lambat sungguh rugi ya. Ingat, sungguh tuan-tuan, saya menikah 2 kali dah. Ingat. Bertunang lama sungguh. Anak-anak lelaki yang belum tunang, jangan bertunang lama. Dia masuk sampai tunang, sampai 8 bulan ke atas tu dia mula tengok orang lain lawak. Sungguh. Nasib baik aku ustaz duk mengajar orang. Kalau tak ustaz tak tahulah. Rahmatullah. Duk ingat duk mengajar apa semua tu, tahan sampai menikah. Sungguh dia jadi. Betul hakikat kata hak ada. Ulama sebut, memang betul sungguh. Saya betul-betul melalui ini. Dia jadi. Tambah masa tu mengajar pula lil banat. Aku tengok nak murid alim tak faham. Jadi macam. Rahmatullah, tapi tahan. Okey, bila sepupu elok jangan taruh lama. Kenuri buat biasa sudah dah. Agak. Saya baru ni adik seorang kahwin. Kecil kenuri. Kenuri elok daripada elok. 20 kilo dagingnya. Kenuri ke? Set. Pemusalah. Agak begitu. Dah sampai dia bermasa dia. Jangan taruh-taruh. Nak tunggu sampai 15,000 menghantar, 20,000 menghantar, apa nak makan kepala gajah. Sekali dia kalau hak cerita hak tu tuan-tuan duk dengar, yang ustaz-ustaz lain duk dengar tepek betul sebab kita duk kata ni dia kita jumpa dalam kitab. Saya malah nak merepek macam tu juga sebab tuan-tuan faham belaka lah. Alhamdulillah. Baik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yu'akhkharna. Salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wujidat lahal kuf'ah." Rawahu Tirmizi. 3 perkara tidak boleh dilewat-lewatkan, iaitu salat bila sudah masuk waktunya. Masuk waktu apa ni habis tengok cerita Love in Paris ni kita sembahyang ni. Kan bahasa dia dan ni tak apa dah, saya tengok ada sikit budaya muslimat ke apa ke yang bekerja dengan Islam ni, dia tak apa layak sangat dah petang-petang. Ya, cemuh petang-petang dok. Ya, alhamdulillah bagus kat TV buat selalu kan supaya orang cemuh. Ya. Cuma kita nak mengprogramkan, nak ambil peluang waktu dia cemuh. Kalau tak pandai ambil peluang para suami, waktu dia pada cemuh nak tengoklah cerita TV apa semua, asyik endor, kita pergi beli esro masuk pakai tak cemuh pula. Tapi kalau kita programkan cemuh dia tu dengan benda lain, lama-lama tak apa, dia tak boh TV. Alhamdulillah. Tak boh tu tak boh. Tak mah. Tak berkehendak macam-macam. Alhamdulillah. Baik, itu pertama, sembahyang bila sudah masuk waktunya. Inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Dia ada waktu dia, jangan lewat. Yang kedua, jenazah bila telah selesai penyelenggaraannya. Dah selesai penyelenggaraan, jangan duduk kawan itu, terus solat. Bawa nak solat di masjid lah, di surau-surau di rumah lah.
terus solat bila selesai penyelenggaraan. Jangan lewat-lewat. Ya. Saya ada lagi ke kampung ni marah. Ustaz Zahir buat turun jenazah tak baca Fatihah. Aku sumbat buruan mari ya kepala buruan lengkap. Rahmatullah. Dan dia dah orang duk tunggu di masjid, janji nak sembahyang di masjid. Tak mau sembahyang di rumah. Okey, nak sembahyang hak ramai orang di masjid. Jadi bila jenazah siap, saya kata jom angkat Al-Fatihah sambil jalan terus masuk dalam jenazah. Kamu minta kita buat turun, kita iring, kita kafan apa semua. Kita buat Al-Fatihah, jalan terus. Puak-puak biru hak bongok ni. Betul mesti bilang, kita tengok tu ustaz kah. Buat turun jenazah tak baca Fatihah. Yang dia tu harap cabut sembahyang jenazah pun tak. Aku najis tu. Dia jadi tu. Tu pun jadi isu sampai mengganggu proses pilihan raya. Teruk apa lejak kawan dengan Cina sesat buat turun jenazah tak ada baca. Beruk sungguh. Dah nak kata tuan-tuan rahmatullah. Jadi kebetulan kita pun dah orang-orang kita. Tuan-tuan. Dah orang duk tunggu di sana kalau duk ingat senang kan nak hakik tu peti jenazah tu Al-Fatihah satu duk tanggung berat. Al-Fatihah kedua tanggung berat. Nak menyusah lah tak apa. Nak baca Fatihah baca lah jalan lah. Masuk dalam lori tak kena tanggung. Masuk dalam kereta jenazah. Ni duk hakik dah kan tu kan. Al-Fatihah senyap depan pintu. Sekali dah lah kawan tu tadi mandi duk pahak keluarga duk pegang apa nama ni nama keranda tu. Sekali setelah buat pula Al-Fatihah berat dah lah. Yang ni pun nak tengok ada orang tua, ada orang tua berkarat, ada orang tua buat manggil dia tengok ustaz buat turun mana. Nak bunuh orang kalau bewak pun kata lah. Alhamdulillah. Itu cerita dia. Jadi cerita jadi atas yang pelik jenis manusia. Alhamdulillah. Kecoh seminggu. Nasib baiklah. Dan waktu masa proses pembubaran berlaku tu. Sebalik tuan rahmatullah. Kita tanyalah orang Sungai Bayur pun tak percaya. Bunyi. Tuan rahmat Allah sekalian Lepas tu pula sampai kubur. Kita pula cuma suruh baca talqin. Kita baca ni dengar. Dia pun baca talqin nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk juga tak payah. Iyalah takkan aku nak baca talqin tunjuk ke lembu. Tuan rahmatullah. Ya. Total kempo derah lagu tu. Nak macam mana suara aku derah? Tuan rahmatullah. Dia jadi bodoh ni bukan sekarang. Banyak. Tuan rahmatullah sekalian. Jadi jangan lewatkan bab jenazah. Nak baca Fatihah baca, tapi pegang waktu. Itu yang sunnah. Tak ada sunnah tu duk sakut sekerat-sekerat 3 tapak tu bukan sunnah. Bahkan setengah ulama menyatakan bid'ah. Okey. Nak baca Fatihah tu tak bid'ah, baca Fatihah tak apa. Terus jalan. Terus jalan. Nanya kawan hadap pegang tu berat. Bukan berat mayat. Tu berat tak percaya tu. Ibu tegang. Tambah hak lori jenazah ni, hak kereta jenazah ni, tu besi berat. Tuan-tuan Allah sekalian Baik. Itu tentang jenazah, jangan kena segerakan Nabi sebut. Kemudian seorang wanita bila ditemui jodohnya yang sepadan, jangan dilewat-lewatkan. Paling cantik 3 bulan. Bertunang paling cantik 3 bulan. Lawak 3 bulan lawak. Ataupun 2 bulan lawak. Kan? Nak lewat sikit lagi pun 6 bulan. Tak apa. Kan? Nak habis-habis lewat tak nak buat macam mana nak beri tunang juga 2 tahun. Cakap 2 tahun je. Jangan bertunang sampai 5 tahun. Tunang pun 5 tahun. Ya. Entah rahmatullah begitu. 2 tahun tu dah jatuh nak jatuh makruh. Ya. Paling lama tunang hari ni esok lagi menikah. Ya cantik. Entah rahmatullah. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ayah dia tu. Ayah dia tu mari minta halal buah apple. Mu boleh hari tu juga aku nak beri. Aku boleh halal.
Hari ni juga menikah dengan anakku, tangan kudung, mata buta, telinga pekak, mulut bisu, kaki kudung. Tak payah tunang menikah tu. Alhamdulillah. Masuk-masuk beri salam, jawabnya lopak kot tikat lari tak boleh. Akhirnya dua-dua mereka pasangan itulah melahirkan Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Sebab ialah orang perempuan ni kalau kita taruh sangat di rumah hari ni jadi fitnah.